ni yang paling bengang lah. Semua orang pasti bengang lah except for geng-geng dia lah. Geng motosikal brang 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 tu semua. Tak ada siapa pun suka except for geng dia. Motor dia motor biasa je, bukan motor besar pun, tapi dia akan modify dia punya exhaust tu supaya betul-betul bunyi. And dia suka bila orang annoy dengan dia. Orang tengok kat dia, dia suka. Sebab kehidupan dia tak pernah orang tengok dia. Sebab dia tak ada apa-apa. Tapi dengan motor yang dia ada ni, dia modify satu benda tu, dia boleh buat orang tengok dia dan marah dia. Orang cuma flex benda yang dia ada saja. Kembali lagi kita di episod 5 Bos Borak, di mana kita macam biasa kita ada bos kita Encik Faiz, dan kita ada staff-staff yang join lah. Staff yang join pada hari ini adalah Puan Azhar sendiri dan juga saya Afendi sebagai Creative Director di Friendship Faiz. So apa perkembangan terbaru Encik Faiz? Ada apa-apa update terbaru ke? Bulan puasa dah seminggu ni. Bulan puasa ni patutnya nak relax sikit, tapi makin banyak kerja. Makin rancak. Makin rancak. Lepas tu kena panggil sana, kena panggil sini, kena buat projek tu yang sebelum ni tak ada. Buat je lah. Is a good problem lah. problem lah. Ya, kita biasa tahun lepas dengan tahun lepas lagi, kalau bulan puasa je mesti slow. Tak ada apa-apa, kerja pun sikit-sikit je. Tapi tahun ni memang berbeza lah. Beza. It's a good sign lah. It's a good sign lah. Alhamdulillah. Good. InsyaAllah. Dekat Ramadan. Okay, walaupun dekat Ramadan kita still, walaupun dalam bulan Ramadan kita still bekerja macam biasa. Kita podcast ni kita akan borak benda-benda yang topik-topik yang best, topik-topik macam kewangan, career dan lain-lain lah. Dan kehidupan. So topik hari ni ada kena kaitan sikit dengan kehidupan. Topik hari ni adalah tentang kesan social media. Ya. Bagi saya benda ni interesting sebab semua orang boleh relate. Betul. Saya rasa boleh kata memang majority. And ada statistik pun. Malaysia ni adalah negara nombor 2 paling ramai guna social media di dunia. Mengikut percentage lah. Pengguna percentage. Nombor 1 siapa? Nombor 1 UAE. UAE. Wah, random ya. Yes. Malaysia ni dia sama level dengan Filipina dan lain-lain lah. Saya tahu Filipina lah. Tapi kita menang lah. Dalam Asia kita menang lah. Dalam Asia kita top 2 lah. Top 2 juga sebab kita sama dengan Filipina. Tapi dia bukan pengguna ramai, dia percentage. Kiranya percentage of the population lah. Yes. Contoh dalam, saya rasa dalam 90% lah Malaysia ni, 90 plus lah, 90 plus guna social media. Paling ramai Dubai. Diorang buat statistik. Dubai ke UAE? UAE diorang buat statistik like 100% tu ada Facebook. 100%. Wait, barometer dia is Facebook? Kalau tak ada Facebook? Itu Facebook sajalah. Tapi kalau secara general dia nombor 1 juga. Tapi kalau Facebook saja memang diorang 100% guna. Okay. Saya tahu mungkin diorang ada implement apa-apa kan untuk guna Facebook. But kita straight to the point. Macam saya dah beritahu tadi, Malaysia ni nombor 2 ramai pengguna social media. Tapi kita nak relax sikit awal ni. Kita tanya macam mana Encik Faiz dan Puan Azhar start dengan social media ni, sebelum kita kepada topik hangat. As a pengguna? As a pengguna kita lah. Kita dulu bukan pakai Friendster. Kita MySpace kan masa tu. MySpace is after Friendster lah kalau kat Malaysia ni. Betul. Before Friendster tak ingat sangat. Tapi Friendster dulu, kalau korang tak tahu, Saya tahu. kena minta apa dia panggil testimonial. Kau bagi aku testi. Okay. Tak pernah dengar. Sebab kan jadi testi kan. Sebab tu saya tak main. Sebab waktu tu macam kalau dapat banyak testimonial tu macam popular lah. Ramai orang suka kat kau lah. Macam orang tinggalkan komen dalam you punya wall, so to speak. And then after a while Friendster pun mati. And then MySpace masuk. Tapi after that Facebook terus. And then Facebook kekal lama juga kan. Facebook sampai sekarang betul. Tapi bukan start dengan MySpace So start dengan Friendster dulu lah. I tak ada MySpace. I tertinggal bas yang tu. Ke you macam nak against, you macam rebel, tak nak orang semua MySpace? Tak lah, MySpace ni pelik sikit lah. You masuk MySpace tu, orang page nanti tiba-tiba keluar lagu dia terkejut aku. Dia macam blog. Okay, I remember now. MySpace. Alah ni lagu-lagu short sendiri je. Alah macam you letak lagu ringtone, lagu yang you favourite kan, bila orang call you saja tak nak angkat dulu kan, you short sendiri. Orang tak kisah pun lagu kau tu kan, tak tahu pun lagu apa kan. But that one is nice lah. Dia seronok lah, kita dapat express. Orang tahu apa yang kita suka pun semua. And then sometimes kita masuk space orang tu, kita tengok macam fui yo, macam mana kau boleh buat kau punya space tu so fancy kan. Tapi paling tak best bila internet kita slow. Actually I pakai sikit-sikit je, macam just letak profile picture,
cukup sekadar ada. Faham. Zaman tu tak ada access to the internet, tak ada komputer apa semua. Tapi ada orang really customise lah, letak lagu lah, letak effect dekat dalam itu macam. Sekarang MySpace dah tak ada pun. Sekarang tak ada lah. Sekarang memang mostly Facebook lah. Macam saya sendiri, lepas Friendster tu main apa pula? Facebook. Tapi Facebook pun after a while pun dah stop lah. Sebab Facebook ni dia banyak nonsense jugalah. Macam semua shot sendiri lah. Semua shot sendiri kan. Semua shot sendiri. I tak suka tempat-tempat main shot sendiri. So I selalu pergi, kalau boleh dikatakan benda ni adalah social network ya, it's Reddit. I suka membaca. Suka gila membaca. So Reddit ni dia before Reddit was dig.com. Ramai tak tahu. So dia dig tu dia similar macam Reddit, tapi something happen dekat dig tu, dia tamak sangat membuatkan orang semua pergi exodus pergi Reddit, and now Reddit is the thing lah sekarang ni. So most of the time I spend time baca comments dekat Reddit. At the same time I pun ada jugalah tengok dekat shorts. Sekarang ni shorts dekat YouTube Shorts, IG Reels dengan TikTok. Dia pendek-pendek lah. Tapi I try to tengok YouTube lebih banyak lah berbanding dengan shorts semua tu, sebab konten yang panjang ni dia lagi mendalam berbanding dengan konten pendek-pendek. How about 9gag Pernah dengar 9gag tak? Pernah dengar 9gag? Pernah. So pernah dengar, tak pernah layan? 9gag Pernah layan bila? jugalah, pernah. Tapi dia pun short lived jugalah. Dia meme je kan? Dia memes. Meme je, tempat untuk kita tengok je lah basically. Bukan kita interact boleh. So semua benda ni memang tengok. At one point I decided sampai bila aku nak tengok consume, tengok lah. Aku nak produce. Tapi waktu tu kita try lah buat macam-macam. Bukan kita buat content pasal tu. Akan saya tak meletup lah until recently lah. Tapi there's always something in me yang kata, aku ni consumer je. Bila masa aku nak jadi producer? Ada mindset macam tu lah? Ada macam saya mostly main je. Macam mungkin boleh sampai lagi lah. Macam okay, dah produce. Maksudnya produce content. Content. Tapi at the time it wasn't Financial Fights. Financial Fights was an accident during the COVID kan. I've mentioned that many times. Tapi before that I did try to buat content pasal handphone ada, pasal jalan ada. So tag. Pasal everything lah. But they were none of my expertise. Nak kata jalan-jalan, I tak suka jalan-jalan, pergi buat konten pasal jalan-jalan, tak apa-apa lah. Contohnya. So in the end of the day, bila tak nampak genuineness tu, is that the word? Genuineness? Keikhlasan? Ketulinan, there you go. Orang tak tengok, automatically orang tak tengok. So you have to be genuine lah bila nak buat konten. Tapi itu adalah konten. Kita hari ni maybe nak cakap pasal consumption kan? Consumption, betul. Kesan buruk. Macam Puan Zalu, social media ni consume apa je? Konten-konten macam mana? To be honest, saya tak ingat Kalau dulu start dekat matrikulasi lah kot. Masa-masa zaman matrikulasi banyak masa free lah. Bukan banyak masa free. the only time I have the internet access lah. Zaman dulu kan susah. Laptop tu pun ada sebab nak masuk universiti. Kalau tak dapat. I don't have the smartphone pun until I degree umur maybe 21, 22. For the longest time, kita orang semua nak consume social media or any media is through the laptop. Atau desktop. The majority was that laptop and desktop. And then at one point, the penggunaan handphone tu makin lama makin naik lah. Although it was slow, tapi dia makin naik. At one point, dia cross over, and then now kalau you tengok metrics kita, our audience tengok our content about 80 to 90% memang daripada handphone or mobile device. Sebab dia senang, boleh buat mana kan. And bagi saya phone ni lebih snappy. Dia punya konten macam di tapak tangan je. Betul. Tekan semua saat ujung kalau komputer nak kena turn on ni, nak kena buka ni semua kan. Tadi bila Azran cakap pasal konten kan, I perasan ramai perempuan dia pakai social media nak stalk orang ya. Betul ke cik? Buat tahu betul tu. I memang pakar dalam menyiasat ataupun stalk orang. Ada macam boleh tak title lah pro in stalking. Pro in stalking. Dia bukan stalking pun. Sebenarnya kita more to investigate orang ni. Contoh kalau kita dapat satu komen ni, satu person ni kita nak tahu, kita boleh cari dia, tengok siapa mak dia punya apa-apa tu semua sekeliling dia. Boleh lah, tapi kita bukan stalk sebab benda tu memang dia publish pun. Cuma kita ingin tahu kat mana nak cari lah. I malas. I satu level Google search tak jumpa dah, give up lah. But some people they can actually macam ni, lepas tu cari kawan, kan ada link-link semua kan, ada orang tag post foto semua kan, ni siapa ni, tengok muka dia, ada muncul kat sini. Dia good at it lah, which is a bit dangerous juga lah for people yang keep on sharing dia punya personal lives. If I even ada seorang perempuan ni, I cari I boleh jumpa alamat rumah dia.
kat mana tau. Oh. Aku cakap okay, aku dah tahu lah alamat. Itu sebab dia bawa kereta apa aku dah tahu dah. Itu sebab dia letak alamat, letak macam dia letak macam mana, full information lah kan, sebab tu kita boleh tak, jumpa. dia bukan letak. Mana ada orang tiba-tiba letak alamat rumah dekat Facebook. Tak ada. Tak sure cara dia macam mana. Mungkin dia tag dia berada di mana, lepas tu kita search, kita tengok depan rumah dia. Oh, dia macam ni. Dia ambil gambar rumah dia CP-CP je sebenarnya. Lepas tu kita pergi Google Map, kita cari tu boleh nampak okay, this is the house. Ini level apa ni sampai actually memang ada orang buat benda macam ni. Dia bagi satu gambar, dia boleh tengok you exactly kat mana. ada. Panggil map apa lah. Map catching apa tak? Geo tagging saya rasa. Geo something lah. It's a bit different than that. Tapi the basically is quite dangerous lah kalau kita overshare. I mean now Azra I tahu dia buat kadang-kadang untuk eksperimen je. Tapi people actually stalk people kan. Contohnya you minat seorang tu, orang tak minat you. Tapi you nak cari rumah dia kat mana, tak tahu nak buat apa, dia boleh buat. Dia boleh cari kalau dia ada apa semangat keinginan tu. tu. Keinginan, yes. So dia macam kira kita mendedahkan jugalah kalau kita terlalu okay. Contoh kalau kita nak buat Facebook, dia minta macam-macam. Kita tak ni tak sampai saya tak address dulu. Ya. Address, nombor phone. Sebab excited main Facebook masa tu 2010. Excited. Kan susah sebenarnya nak daftar Facebook kalau kita tak faham bahasa Inggeris. Time tu saya kurang sikit. So saya tak semua benda. So rupanya kita terdedah lah sebenarnya. Masih sempat lagi untuk edit untuk remove. Sekarang Facebook ni untuk post content je. But to be frank, if you share with Facebook, bukan nak kata apa lah, as long as you punya privacy setting tu you kata jangan share my phone number, my email, then okay lah. You just share with Facebook lah. Facebook will know you, dia boleh target your advertisements. The issue dia is bila you macam Azra cakap lah, you overshare your personal life. Contohnya your creator. Kadang you post creator, you excited you to post your number plate. And for number plate tu, people can find a lot about you lah. Faham? Nak cerita sikit kan. Saya baru ni lah, a few months ago, saya layan satu show Netflix ni. Nama dia mungkin kena sensor sikit. Nama dia Don't Wake Cats. Don't what? Don't Wake Cats. Dia censored. Censored. Bahasa muda don't mess with cat lah. Okay. Jangan cari pasangan kucing. Okay, show tu don't F with cats je. Don't F with You cats. understand that? Don't F with cats. Pasal nama saya F juga. Dia pun F juga. So F juga. Oh, 3F lah sekarang. F lah hari ni. So show tu dia tunjuk macam mana dia trace orang yang seksa kucing. Orang yang apa? Ada orang dekat social media ni memang otak dia tak betul. Dia upload dia konten dia seksa kucing. Seksa kucing. Orang mati ada. Tapi okay, orang mati tu macam ni, dia punya kronologi. Orang ni dia akan seksa kucing dulu. Lepas tu dia tak puas, dia akan seksa orang pula. Tu dia punya stage lah. Tapi nak cerita pasal seksa kucing ni, show tu tunjuk orang memang ada satu platform ni, orang akan suka seksa kucing. Dia akan share lah macam community. Kita rasa itu macam messed up, tapi untuk diorang benda biasa. Diorang suka buat benda tu. Wow. Yes, sangat-sangat ni lah. Itu kesan social media. Okay, apa yang show tu tunjuk, dia menggunakan social media tu untuk track orang tu. Okay. Orang-orang yang free kan, dia macam pecinta kucing ni, dia memang kata memang dia stalk lah. Tapi saya rasa tu efek yang baik lah. Bila orang guna social media tu, dia letak semua info. So bila dia buat jahat, orang boleh track. Saya rasa itu somehow dia reverse the effect lah. Kan kita cakap ni is a kesan buruk. Tapi disebabkan benda macam ni, saya rasa social media tu kita akan borak kemudian, tapi dia ada lebih efek yang baik lah. But wait, I have a question. So after the pencinta kucing tu trace the pengseksa kucing tu, apa dia buat? Dia report pada polis lah. Sebab polis ni kadang dia tak seksa orang tu pula. Dia tak. Dia rasa the cycle doesn't stop. Dia kata dia ada tendency nak buat sebab orang tu memang seksa kucing dengan banyak lah. Are they crazy or what? These people mentally ill dia lah. Mentally ill, tapi dia start dengan suka cari attention. Basically masa kita main social media, kita suka cari attention, tapi dia whole another level. That's one thing lah. Maybe I can jump into this lah. Tiap kali kalau kita tengok kat Reddit pun ada lah video-video yang bukan pasal benda macam ni lah. Crazy videos lah, fight videos lah. Ada kategori dia. And then yes, ada. And then ramai orang akan komen lah, I'm lucky when I was younger nobody has a phone ataupun there's no social media. Betul, sebab everyone does something really stupid lah in their life kan. Tapi tak pernah kena record. Tapi budak zaman sekarang ni, dia buat salah pun dia record juga. And then paling hebat sekali, dia boleh post. At least kalau record tak post, share dengan nama Aisyah tak apalah. Tapi kadang dah share tu, ada seorang tu tak berhati, dia pergi post lah. So yang pergi record tu akan kena tangkap lah. Tapi that's the thing lah, zaman sekarang ni semua orang ada camera phone and ada easy access to social media. Jadikan
very easy for you to expose yourself. Saya nak cerita sikit. Kan tadi ada suka expose ni, which is suka orang kata validation lah. Validation, yes. Saya tengok, ni saya punya ni betul, kalau salah betul kan. Saya tengok macam perempuan ni lebih tendensi untuk tunjuk benda yang diorang suka share lah basically. Oversharing. Adakah betul benda tu? Cik, buat tanya pula. For me, it depends. Dia sama je. Dia masing-masing. Lelaki ke perempuan, ada je lelaki yang menunjuk-nunjuk, semua ada. Ada. Perempuan yang banyak pun ada. Sebab I personally perempuan, I tak buat benda-benda macam tu. Sekarang sampai macam kita podcast hari tu, I ambil gambar, lepas tu tak post pun. Sampai my staff sendiri pun tanya, pelik. Alah, ambil gambar bukan post pun. Sebab dia tunggu dalam tu ada gambar dia. Macam kita makan-makan tu semua kan. Kita ambil tapi tak ada post pun. Walaupun my account is private, only yang dalam circle tu je. Sekarang ni even masuk friend request I tak accept dah. I stop accepting orang betul-betul kenal lah. So I tak buat benda tu. Jadi untuk judgemental perempuan je yang buat, lelaki tak buat, kurang buat, tu macam rasa tak kot. Individu juga. Puan Zara nak membantah statement tu. Membantah. Sebab lelaki pun kalau dah start tunjuk jam tangan, tunjuk dia pergi gym, tunjuk kereta. Betul ke tu? Tunjuk awet dia. I guess there's no division between the genders lah. Kalau orang ni suka menunjuk, dia akan menunjuk je. Dia tak lah. Bahasa orang putih dia vain. Vanity tu datang daripada vain lah. Dia ingatkan vein darah tu. Selalu darah. Salah je. Ni V-A-I-N. Vain. V-A-N-I-T-Y. Correct me if I'm wrong lah. Tapi English mampu sangat pun. So yeah, dia suka benda-benda yang macam itulah. Dia suka orang validatekan diri dia. Again, it's not up to genders. It's up to upbringing. It's up to the circle. Orang kaya tak semestinya menunjuk, and orang tak kaya tak semestinya tak menunjuk. Kadang-kadang sorry to say yang tak kaya tu lah yang suka menunjuk. Bagi contoh ni yang paling bengang lah. Semua orang mesti bengang lah except for geng-geng dia lah. Geng motosikal brang. Tak ada siapa pun suka except for geng dia. Motor dia motor biasa je. Maybe 125cc, 150cc. Paling up pun maybe 175cc. Bukan motor besar pun. Bunyi je lah. Tapi dia akan modify dia punya exhaust tu supaya benda tu bunyi. And dia suka bila orang annoy dengan dia. Orang Malaysia ni tak suka cek gaduh. Tak ada kita ambil batu baling kat dia. Tak adalah. Orang tengok kat dia suka. Sebab kehidupan dia tak pernah orang tengok dia. Sebab dia tak ada apa-apa. Dia dari segi career tak ada, dari segi pekerjaan tak ada, dari segi harta pun tak ada. Tapi dengan motor yang dia ada ni, dia modify satu benda tu, dia boleh buat orang tengok dia dan marah dia. So dia suka attention ni. Orang kurang kasih sayang lah ni. Itu kira flex ke saya? In a way flex, tapi flex yang agak menyedihkan lah. Sebab dia flex benda yang kecil. Dia sepatutnya flex yang betul. Ni my opinion lah. You jangan nampak sampai dia flex lah. Dia macam ni lah. Tak payah nak menang sebab dah menang lah pun. Tak payah nak tunjuk menang sebab dah menang. Okay, bagi contoh. Contohnya balik kampung, dalam banyak-banyak adik-adik kau seorang je bawa kereta Mercedes. Orang semua bawa kereta Proton, Myvi. Okay, kau seorang bawa Mercedes yang terbaru, bukan Mercedes Recon harga 150,000 tak. Ini terbaru, orang tengok dah tahu. Tapi kau pergi sana, kau tak payah nak cakap-cakap orang, ini Mercedes, ini 300,000, tak payah. Kau bawa macam biasa. Itu the good flex lah. Kalau orang tanya pun macam mana kau beli kereta ni? Tak adalah ada buat bisnes sikit. Bisnes apa? Cakap sikit. Taklah kau datang, kau tahu tak bisnes aku terbaik tahun ni. Aku close 5 juta. Itu mungkin dia nak rekrut orang lah. Yes. Kalau macam tu dia nak rekrut orang. Kalau cakap pasal social media, kita selalu nampak orang yang selalu nak rekrut ataupun nak jual kelas ke. Kita boleh nampak lah. Nak jual sukses. Kelas dan juga recruitment. So basically apa yang diorang jual ni adalah cita-cita ataupun dream. You join I sebagai I punya underlying agent ataupun underlying agent pula. I punya under apa? Orang bukan bawahan. Downline. Sama downline, tak kisah MLM ke apa ke. Ataupun you join I sebagai pelajar. I jual kelas RM10,000, RM20,000 Itu ada discuss dengan Cik Fidah sebab Inscan kan. So if you join I, you boleh jadi kaya macam I, boleh bawa kereta Ferrari macam I dan kawan-kawan I. Itu marketing sebenarnya. I mean, nak kata benda tu illegal, tidaklah. Tetapi memang kadang-kadang dia orang buat benda ni nak membuatkan you rasa macam kalau aku tak join ni, aku takkan kaya macam dia. So you join. FOMO, yes. Tapi kalau dia flex tu ada purpose dia for dia punya own business apa semua, rasa macam okay lah, tak ada masalah. Memang tu marketing memang kena tunjuk. Tapi jenis yang flex tu sebenarnya tak ada apa pun. Apa yang dia dapat tak ada apa-apa. Contoh lah, I ada my friend ni dekat Facebook.
I pun pelik lah sebenarnya. Dia kerja biasa-biasa apa semua. Tapi every single time dia pergi makan, dia jalan, dia buat kerja. Post je kerja dia. Sampai, sorry to say, bila dia banyak sangat post dia dengan wife dia, one day tu, kita nampak dia dah stop posting about dia punya wife. Oh, okay. Kita boleh syak. Bertahun lah. Rasa macam 2 tahun macam tu kot. Memang kerap lah. Dia tak post. Kita pun tanya-tanya lah kan. Apa semua. Dan dia tak jawab. Tuk-tuk. Pergilah profile dia. Cari balik. Memang dah tak ada satu Dah tak ada gambar wife dia. Dia buang ni semua. Sekarang baru je menikah baru. Now dia start balik dengan isteri baru pula. Posting makan, minum, jalan-jalan semua. So pernah je nak tanya dia, kenapa dia nak buat macam ni kan? Ada tanya? Tak ada? Tak ada. Bekas tu macam vanity, dia punya dia punya itulah. Vanity Vanity. Itu dia punya life Sambil korang cakap nak Google sekejap vanity tu. So macam apa tadi, pasal maksudnya dia kalau dalam Islam pun dia kata kalau kita suka menunjuk ni, dia akan boleh datangkan fitnah juga. So basically saya rasa benda yang sama. Contoh bila kita post selalu, and then kita masih okay. Contoh tadi kan tak okay pasangan kan, kita dengan pasangan masih okay, tapi cuma kita dah malas nak post. Disebabkan tu orang cakap, kau selalu post, tiba-tiba kau tak post. So benda tu saya rasa boleh mendatangkan fitnah lah, secara tak direct. So saya rasa flexing ni bagi saya lah, saya tak prefer lah. Macam mungkin ada orang, saya prefer flexing kerja saya. Saya ada lean, saya memang suka tunjuk apa yang saya buat. Achievement lah. Sebab saya rasa benda tu at least ada faedah dia. Betul. Kalau saya tunjuk kepada private life sahaja, takut nak cerita pasal orang Melayu pula. Cerita pasal orang Melayu pula, dia kalau dia tak boleh tengok orang senang. Lebih pada dia. Nanti datang lah, santau lah. Macam yang tu saya borak dengan apa, iskan kan. Dia tak boleh tengok orang berjaya. Orang berjaya tunjuk kat social media, saya tak boleh tengok. So dia akan hantar santau, hantar macam-macam. So saya rasa flexing ni is not a good thing lah. Dia boleh bagi kesan yang tak baik. Macam yang cakap tadi lah, some jobs may require flexing. Contoh, bagi contoh insurance agent. Unfortunately dekat Malaysia ni, kalau you nak masuk insurance agency sebagai newcomer, there's a high tendency for you to masuk agent yang bawa kereta mahal. Ada high tendency. Otherwise dia takkan buat benda tu. Kereta tu tak ada mahal sangat. BMW, Mercedes biasa je 200,000, 300,000 je. Bukan Lamborghini ke apa lah. Tapi dia orang kena ada standard lah senang cerita. Kau kata ini nak jual unit trust for example. Ada adik-beradik dengan insurance entah full. Kau nak jual unit trust, kau nak ambil duit aku, kau nak kata nak gandakan duit aku, tak kisah 1 kali ganda ke 0.5 kali ganda ke. Tapi kau bawa kereta potong saga. So the trust tu memang tak ada. This is standard even in corporate. In kerja corporate pun memang contohlah, I know for a fact that maybe boleh sebut kot PNB kalau tak salah, dia bagi staff dia yang management lah car allowance, and bila dah bagi car allowance, they have to use the money untuk beli kereta yang standard. Tak boleh lah kau vice president 2 of certain division, kau bawa kereta Perdua Myvi. Maybe boleh ada satu Perdua Myvi, tapi kau kena ada juga kereta yang agak mahal. This is standard in corporate lah, at least in corporate Malaysia. Image tu penting lah. Image tu penting. Faham? So kita dah cerita orang kata flex tu apa semua kan. Kita nak cerita kesan dia pula. Kesan social media kepada rakyat Malaysia. Kalau pandangan yang daripada mata kaca sendiri masing-masing main social media, apa kesan dia yang kita bernampak sekarang? Kesan dia I'll start this one. Kesan dia memang ramai gila orang sakit hati dengan each other lah. I selalu cover this part. Kadang-kadang orang ni dia nak berbelanja lebih daripada kemampuan dia. Sebab apa tau? Sebab I bagi contoh Fendi. You pergi ke social media, you nampak kawan-kawan dia, ada 10 jenis kawan-kawan, and you kena faham, orang cuma flex benda yang dia ada saja. Kalau kau pergi makan kat mamak, kau tak flex. Kau flex kat mana? Pergi paling busuk pun Nandos kan. Mesti apa lagi? Bagi nama? Basically sekali makan satu kepala RM50, RM100 lah. Alah, basically makanan restoran kat mall lah. Yes. Woodfire. Makan 2 kali. Sebelum raya, sebelum puasa tu. So basically yang suka makan dia akan flex makan. Kereta dia memang buruk lah. Yang suka kereta akan tunjuk Mercedes dia. Tapi dia tak jalan-jalan overseas, dia jalan in Malaysia sajalah, ataupun setakat jalan pergi Langkawi je nak tunjuk apa kan. So tak tunjuk, dia tak post yang tu.
Yang suka jalan-jalan, pergi London, pergi Australia, dia akan tunjuk yang tu. Dia pergi rumah kecil. Yang ada rumah besar, dia akan tunjuk. Tapi dia pergi makan semua biasa-biasa. Okay. Nampak tak? Semua tunjuk hebat-hebat saja. Betul. You tengok 10 kawan-kawannya ni, kenapa semua orang, dia kata semua orang semua orang pergi makan best-best, pergi jalan best-best, pergi overseas, pergi Australia, bawa kereta Mercedes BMW, rumah besar, rumah kat Bangsa, rumah aku dekat Siti Alam contohlah jauh Bangsa. So tengok dia kata, kenapa kita tak macam ini abang? Dah patut abang kata kita sederhana lah. Maybe dia ada kebaikan juga. Maybe keluarga dia bahagia. Okay, klise Maybe anak dia pandai sebab husband dia balik malam terus mengaji. Tak kisah mengaji akademik dan juga mengaji Al-Quran semua kan. Dia tak nampak itu. Dia dah tak nampak. Dia dah discountkan kejayaan suami dia atau pasangan dia lah. Tak kisah suami kepada kebaikan kejayaan dan kebaikan. Lepas tu dia minta lah. Lepas tu tak dapat, sakit hati. Lepas tu mula bergaduh, ada bercerai, ada yang kalau yang paling teruk lah sampai ada skandal pun ada. So effect daripada sakit hati tu boleh lead to perceraian lah. Betul? Betul. Nak cakap pasal perceraian, social media antara penyebab tertinggi perceraian Malaysia. Benar cakap tu lah. Betul. Adakah benda tu? Daripada tak payah tengok, Kenapa tak nampak tengok? Okay, dulu our exposure is limited. Okay, kalau isteri tak bekerja, maybe jiran lah. Dah namanya pun jiran. Kau tak ada kaya sangat daripada aku lah. Rumah kau sama dengan rumah aku, sebelah je kot. Kereta kau maybe lebih sikit daripada aku, tapi lansi aku lagi lawa, TV aku lagi besar, tapi anak kau lagi rajin. That's it. Tapi kalau campak dekat social media, kau berkempit dengan satu Malaysia. And then Facebook ni memang ada orang kata bukti yang dia suka buat orang bergaduh. Facebook dia suka engagement. So dia akan tunjuk benda yang kau suka atau kau tak suka. Either one. Dia tak akan tunjuk benda yang biasa-biasa. Jiran kau pergi makan angin dekat Langkawi, dia tak akan tunjuk tu. Dia akan tunjuk your colleague pergi makan angin dekat Australia contohnya, supaya kau boleh kata bestnya tempat ni. Tapi dalam hati, bila sebenarnya aku nak bawa aku pergi sana. Itu satulah. Itu that side yang dia cemburu pada orang lain yang menyebabkan perceraian. Tapi for me, another point lah sebenarnya. Bukan nak membangkang that point tu betul. Another point yang boleh lead kepada perceraian adalah addiction, ketagih on the social media. So perhubungan suami isteri tu, bila salah seorang tu ataupun dua-dua lah that addict tu social media, dia susah nak stop. Even kita sendiri kan, kalau dah pegang, dah terbuka satu platform tu, TikTok ke apa, kita scroll without stopping. Scrolling. Macam lagu macam bukan. Lagu Rolly. Jangan kena copyright sudah. Tak ada. So addiction tu, sometimes kita suami isteri kerja dah asing-asing, tak jumpa satu hari. Bila balik time nak makan tu lah, dia nak tengok social media. Dia nak tentu makanan tu je lah nak consume. Lepas tu sampai ke tidur, dan dia repeat. Tidur bersama kan? Nak tidur dan repeat the next day sama lah. So hubungan tu tak boleh nak dijalinkan dengan baik gitu bahasa Melayu. Maksudnya kita macam ignore macam pasangan kita. Kita macam tengok benda yang kat luar tu, kita lebih appreciate macam tu lah. Padahal depan mata ada kan. Kalau nak isteri cantik, then cakaplah dengan isteri macam ni. And maybe dia salah satunya dia tadilah comparing lah. Abang bukan bawa saya pergi Australia pun, buat apa saya cakap abang macam tu lah. Kita pergi Langkawi je macam tu. And a good listener lah. Sebab bila dah seharian dekat office, mesti kita ada benda nak ceritakan pada si pasangan kita lah. Dan penting untuk diorang ni betul-betul dengar lah apa yang pasangan kita nak cerita. I have a good point. I remember dulu waktu I was younger, kita tak ada handphone. Maybe ada handphone lah, tapi handphone tu Nokia, nak tengok apa benda kan. Main game bola je. Main bola ataupun main snake kan. Tapi setiap rumah maybe akan satu TV. And there's only one TV. Kau boleh tengok satu benda je. Kalau bapak kau buka TV, kau tengok TV dia. Kalau bapak kau buka movie, kau tengok movie. Sama-sama. Ya, betul. So there's sama ada kau tengok ataupun kau baca surat khabar. That's it. There's no like 5 orang, 5 tengok handphone, kau tengok social media kau tengok Netflix, tak ada. So semua orang bersatu lah. So bersatu dari segi tengok TV, menonton satu benda. So kalau ada soalan, Daddy apa maksudnya? Nanti boleh explain. Betul. So isteri pun boleh datang, abang nak pisang goreng lah. Saya bilang. Tapi nampak dia bersama. Betul. Walaupun dia buat satu aktiviti yang lain selain daripada, yalah, kita bersama, takkan kita nak tengok muka each other kan. Tengoklah TV, tapi aktiviti yang dilakukan bersama-sama. Yang itu tak dapat waktu social media zaman sekarang. Saya teringat juga masa saya kecil tu, memang saya panggil adik-adik saya tengok sama tengok TV. Kan? Tak cerita kartun. Sempat lagi we are lucky tapi our children might not be so lucky. Even my children sekarang ni, unfortunately, bisa seorang dah ada handphone pun masih sedih.
Dan kadang nak kata jom tengok TV, bosan lah. Rasa nak ambil je handphone tu. Sebab dia ada choices lah untuk Ada tengok. choices. We did not have that. Yeah, which lead to my other point, kesan buruk untuk consume social media is cepat bosan. Perkataan cepat bosan tu kita selalu akan dengar dekat anak-anak kita. Ni memang relate dengan I lah. Sebenarnya I keluarkan this point, dia kesan buruk tu cepat bosan. Bila apa tu orang panggil social media ni, kita very fast kan Fast sekarang pace kan. Tengok short, nama pun short. Tengok saya scroll, tukar cerita lain, Bila satu tu lambat sikit je dia dah Tukar. bosannya, mama lambatnya. Cerita pasal apa ni? Contohlah kalau kita pasang movie ke apa kan, dia orang punya reaction macam tu tau. Which lead ada satu pernah dengar kat mana kenapa budak-budak kalau tengok phone tak bosan, tapi baca buku bosan, because diorang dapat instant punya keseronokan masa consume. Nama dia dopamine. Nama tu hormon rembesan Tak ingat. hormon. Kalau cakap nanti kena cancel. Tapi I know it's dopamine lah. Betul. So sekarang ni dia cepat dapat dopamine. Lepas tu makin lama makin pendek. Dulu movie 1 jam. 1 jam. 1 jam. Lepas tu TV series 30 minit. Lepas tu YouTube video 20 minit, 10 minit. Lepas tu datang je dengan TikTok 1 minit. Sekarang ni story 10 saat macam tu pun orang dah kata pasal it's dopamine. So dia makin lama nak cepat, makin lama nak cepat. Tapi memang kesan dia memang teruk betul lah. Tapi the good news is benda boleh fix. Just ambil handphone tu, ban dia from playing. Atau nak bagi apa, bagi 30 minit je. Dia macam benda yang as with agak anything yang lah. as with anything yang addictive, memang dia orang akan mengamuk for a while. Tapi kata baca lah buku, tengoklah TV. Tapi TV sekarang ni pun kita ada YouTube Shorts sekarang ni. Baca buku senang. As a parent senang nak cakap, tak boleh phone, baca buku apa semua. Tapi kita as a parent, kalau nak suruh dia baca buku, kita pun kena baca buku juga. Setuju? It's not fair that you asking them to baca buku, you kat sebelah main telefon. Start dengan bunyi-bunyi lagi tu kan. Keluar bunyi kan. My phone, I tak main game. But I baca Reddit lah. Okay. Now cakap pasal baca. I do read books dulu, tapi sekarang ni baca Reddit je. But same concept. Reddit is very short comments je. Memang teruk lah. Okay, teruk lah sekarang ni. Kena start baca yang panjang-panjang pula. Because I kalau suruh dia baca buku, I tak tengok, phone I letak tepi. It's fair to semualah. Ingat dulu my mom marah my dad, tak kasi tengok TV kan, tutup TV, baca buku apa semua. Tapi my dad datang balik kerja buka TV. Tapi to be fair to your dad lah, dia penat kan balik daripada kerja, bagilah time untuk dia relax. Okay, I guess kalau rumah tu besar sikit, boleh ada TV room, boleh ada study room, kena ada Twitter. Tapi yalah kan, bukan semua orang as lucky as to have the money to buy for everything. Betul Fendi? Betul. Saya macam alhamdulillah lah, saya tak ada, orang panggil tu short retention sebenarnya kan. Macam saya tengok movie pun Short attention I guess. Short attention Short attention span. Yes, betul. Short retention tu content video. So dia macam aku dah geram aku. Ya, short attention span lah. Maksudnya dia kepuasan dia tu nak benda yang cepat saja. Mostly dia akan, contoh dia tengok movie tu macam, movie ni tak ada action ke? Saya tak. Saya still appreciate. Saya tengok Dune tu. Saya memang enjoy 2 jam tu. But Dune senang. Dune is a good movie. Cuba kau tengok Dune 1. Kau tengok Dune 2 kan? Satu tengok. Satu ramai orang kata bosan. But I tengok lah daripada awal sampai habis sebab I like the lore. BVS pun saya okay tau. Batman vs Superman. Oh serious? Saya enjoy. Oh my god. Dan tu I was like, bila nak habis ni? Aku nak pergi tandas ni. Tapi dia agak slow lah. Yeah, because the movie itself was bad. Tapi if you ask a young kid to watch the movie sekarang ni, they need the dopamine tu awal. Betul. Dia gelak tu kena macam Kung Fu Panda 4 kita tengok kan. Dia lawak tu datang awal. Kalau tak lawak datang kemudian Itu pun masih kita orang bawa lah. Pergi Kung Fu Panda 4. For the one hour plus aku sebut Kung Fu Panda 4, kau sebut Kung Fu Panda 4. Translate. Salah ke? Tak salah ke? Tadi kita ada translator kan ni. Tadi kita ada translator pagi tadi. So terbawa-bawa. Itu pun mula-mula tu baru intro apa semua. Cerita pasal apa ni? Oh kakak Sofia lah kat sebelah. Cerita pasal apa ni? Lepas tu dia akan tanya. Dia tak nak enjoy tengok. Lepas dah 1 hour tu dia keluarkan, dia muka toya macam. Macam tu tau. Kita nak bagi dia seronok. Rupanya dia
dia dah tak enjoy benda. tak sampai benda tu. Padahal the movie was actually made for kids, obviously. Tapi yang enjoynya orang It's good. I It's a good didn't movie. particularly enjoy it lah. I prefer Dune. Saya nak pergi Dune lagi sana, tapi budak-budak ada kan. Sampai 2 kali. Okay, so maksudnya kita nak break ni, tapi sebab kita terancak sangat, so kita break dulu. Nanti kita akan sambung di podcast Bos Borak. Alright. Kita kembali lagi di dalam episod Bos Borak. Nah, masih episod 5. Tadi ada pun Azra nak masuk tadi, tanya pasal kesan. Nak tambah sikit lah. Ada kesan yang kita, actually banyak je kesan buruk yang kalau konsum berlebihan social media ni. Tapi salah satu nak tambah is masalah kesihatan lah. Yang pertama sekali kita nampak rabun, because dia dah start dekat my kids jugalah. Dah start macam tak nampak. Dia tengok dekat sangat Tengok dekat sangat ke, tengok yang gelap ke, tak sure lah. Tapi benda tu kalau tak tengok dekat sangat pun, lama-lama konsum pun, betul, dia akan strain the muscle, isn't it? dia boleh terjadi. Orang yang bekerja pun boleh kena juga sebenarnya. Orang yang bekerja betul dalam depan komputer. betul. Tapi orang kerja dapat duit. Ni konsum dapat apa pun aku tak tahu. Kiranya dia dapat duit boleh beli spek untuk dia lah. Kalau orang kerja Macam megat. Yelah, you work to buy a car to get to work. That's the joke. macam loop dia macam tu lah. Lepas tu selain rabun, dia akan menyebabkan susah nak tidur. Because masa kita tengok phone tu kan, dia akan betul. mengeluarkan blue light Blue light ya. Bukan Blu-ray bukan Blu-ray Bukan Blu-ray Blue light. Blue light. Blue light tu bila kita tengok lama sebelum kita tidur, banyak pakar-pakar dah cakap kan, jangan sebelum tidur 4 hours before jangan tengok 4 phone. hours 4 hours before jangan macam tengok phone. makan juga lah. Jangan makan 4 jam sebelum tidur. Tapi actually sekarang ni phone ni dah ada this thing called Blu-ray filter or something, a mode lah. Di mana phone tu dia akan get rid of blue light. Dia akan get rid atau reduce lah. Then dia the screen akan nampak macam kuning-kuning sikit. Macam Dune sikit. Aku tengok phone dekat dia je. Macam Dune tapi mata dia orang biru. Tak adalah sebab dia dah buang the blue mata light. biru dalam karakter Dune. Itu maksud Itu kalau dia pergi consume the data tu Spice. So juga. And then dengan adanya blue light filter tu, boleh lah tengok sampai malam. Aku dah tak ada blue light lagi. Tapi bukan semua orang ada, betul tak? Bukan semua orang kalau ada Google phone dan Apple phone ada lah. Tapi annoying sebab dia nampak macam nampak macam kuning macam Dune kan. Tapi saya rasa kalau ada blue light filter tu pun, kan social media ni dia macam dia akan buat otak kita aktif. So bila nak tidur pun still ada problem kan. Sebab kita nak tidur tu maksudnya bagi saya at least sejam sebelum lah. Jangan tengok social media. Buku okey kot. Buku okey. Lagi ngantuk buku. Lagi ngantuk buku. Lagi buku sejarah kan. Ni cakap pasal buku So untuk siapa yang nak beli buku Financial Faiz yang pertama, Duit Aku Hidup Aku, boleh tekan link Shopee dekat dalam video description di bawah. Kalau beli daripada my link, Shopee link ni, nombor 1 dia tengah diskaun sekarang ni. Nombor 2 ada apa? Tote bag. Non-woven bag. Apa beza dia? Tote bag petak jugalah sebenarnya. Okay fine, basically it's a bag lah. It's a bag. And of course ada I punya signature, personally signed by myself, for you to simpan. Kalau you beli kedai lain tak dapat benda ni. Kalau dia ada, maknanya dia copy. Dia reseller. Dia beli banyak-banyak tu dia jual balik. So tekan link tu dan take care. So sebelum tidur boleh baca buku. Cuma kadang I baca buku ngantuk jatuh kata boleh. Boleh pelekat. Macam ubat tidur juga buku ni. Because bila kita dah susah tidur tu, lead to kita kurang tidur. Bila kita kurang tidur, banyak dah researcher tunjukkan dia punya negative effect dia dari segi diabetes, obesity. Dia punya effect yang lain Effect yang lain. Macam Fendi cakap tadi anxiety pun boleh jadi juga. Depress apa-apa. So it's really bad lah. Cakap pasal all these negative effects I know for a fact that dekat California tu is big lah, tapi there's so many tech tech giants kat sana dengan dia punya owners. Anak-anak dia orang dihantar ke sekolah yang tak benarkan pegang mobile devices. Tak dibenarkan langsung. Dia jual all these things to us. Facebook lah, TikTok lah, IG lah. Dia jual all this. When I say jual lah, maknanya they sell the idea that we all have to consume. We have to be consumer of dia punya produk. Tapi dia sendiri tak benarkan anak-anak dia untuk pakai produk dia. Macam orang yang jual dadah tak benarkan dia dan anak-anak dia isap dadah. Sama lah sebab dia tahu benda ni addiktif. Jahat kan? Betul. Mungkin orang start dengan baik. Contoh yang awal tu release phone sebab nak membantu. Tapi bila berkaitan dengan profit,
dah berbeza lah pandangan orang. Betul. Okay, sekarang kita nak cerita sikit tentang baru-baru ni, saya tak nak sebut nama influencer tu, tapi dia he's a influencer lah. Sebab bagi saya dia ada juga benda baik. Okay. And kali ni macam benda yang tak baik lah. Macam cakap pasal Ramadan, tapi ni benda dia berlaku sebelum Ramadan. Dia buat ibadah, tapi dia buat ibadah tu dia buat konten pula. And bila kita nampak tu macam it's against lah sebenarnya. Buat ibadah sebenarnya kita nak mendekatkan diri kepada Allah, nak tunjuk, nak rasa tambah keimanan kita kan. Tapi bila kita tengok konten tu, kita pula jadi bersoal, kau kenapa buat konten time ibadah ni? Dia buat ibadah apa? Ibadah yang ada musim lah. Ibadah haji atau umrah. Umrah lah. Dia yang buat Umrah. Ni yang buka silat tu dekat Mekah tu. Kat Madinah. You good. Kita tak nak terlalu spesifik. Janganlah tanya. Dia dah cuba rindung-rindung dia try tu korek pula. Saya masuk video ni. Okay, balik. Itulah saya cakap, dia mendatangkan efek yang tak baik lah. Sebab agama Islam ni orang tahu agama yang peaceful, agama yang bersederhana. Tapi bila dia buat konten macam tu, kita pula rasa macam sampai macam ni kau nak buat konten. Sampai macam kita tahulah dia buat konten tu sebab kalau kita beribadah, kalau kita betul-betul lah, saya tak nak judge dia, tapi kalau kita betul beribadah, kita tak akan ada masa, tak akan sempat lah nak buat konten. Betul? So apa pandangan you guys dalam isu ni? Dia jadi macam ibadah tu boleh kata tak ikhlas. Bayangkanlah kita nak solat tahajud kan, kita letak kamera, kita solat tahajud. Ada orang buat macam tu kan? Ada kan? Rasa-rasa niat tu buat kerana Allah ke kerana nak buat konten? Kerana untuk dapatkan tontonan. Dia ada isu macam tu lah. But to me, I sebenarnya tak tahu who you talking about ni. Tetapi sebab I tak consume. I kurang consume lah. I tak ada TikTok, IG. Okay. Aku sekarang I tak ada TikTok, IG, Facebook dalam iPhone. I tak consume. Tapi I buat konten tu. TikTok, IG, Facebook tu ya kelakar tu kan. Sama lah macam Mak Zakubur tadi kan. Dia buat konten tapi dia tak benar kan. Betul. But berbalik kepada this one, since saya tak tahu video apa yang kau cakap ni, I pernah nampak lah orang bersilat dekat tu. Itu kecoh sangat sampai masuk berita lah. Tu sebab I tahu lah. Tu orang banyak criticize dia lah. Bersilat tu lain. Lain Bersilat tu lain. Yang buka pencak silat dekat Madinah tu. Saya tu pun itu apa dia side. Tapi this one, to be frank, boleh tak kita kata, kita tak tahu niat dia sebenarnya. Maybe dia niat untuk, kalau dia buat tahajud maybe dia nak ajak kita buat kebaikan ke? Kalau nak ajak orang buat kebaikan, banyak je cara lain. Contoh, ini artis ni boleh sebut. Alif apa? Alif Sata. Aziz. Bukan. Jangan. Alif Sata Alif Sata. Ke Alif 3? Macam ni? Cameraman? Alif apa cameraman? Alif Sata. Alif 3 tu kenapa? Banyak sangat Alif lah. Ada yang bagus, ada tak bagus. Okay. That's how dia mengajak orang buat kebaikan. Tapi yang itu pun orang bising juga. Dia kata, alah, setakat nak solat subuh je pun nak kena pakai influencer. Pergi solat subuh sendiri. Ada orang sekarang. Itu dia punya own, orang tu sendiri bermasalah lah. Dia dah nak balik dan dia bukan tunjuk dia solat ambil gambar masa dia solat. Dia mengajak sebelum. Betul. Masa dia solat tak ada tunjuk pun. Macam dia baca Quran ke berzikir ke sarang orang, dia tak ada tunjuk pun. Okay, tapi kalau berbalik kepada yang buat tahajud ni, takkanlah dia nak ambil gambar sebelum dia solat tahajud, sebab dia seorang manusia, bukannya dia ada satu kempen ke. Like I said, dia boleh je guna cara lain. Maybe dia boleh sharekan manfaat tahajud. Okay, kebaikan-kebaikan dia. Apa you boleh dapat. Betul. And then sebelum dia start tu, okay guys, malam ni 10 Syakban ke, malam berjak berapa ke. But boleh ada cara dia. Cerita kan sometimes kat Hollywood ke kat mana dia kata show don't tell. So I'm showing you I'm solat tahajud ni. I'm not telling you I buat solat tahajud. I'm showing you that buat solat tahajud. Maybe lah. I mean I berhusnuzon. So I tak tahu who you talking about ni. Sebenarnya betul lah, kita kena husnuzon. Tapi kita sebagai content creator ada tanggungjawab dia. Betul. Supaya kita tak macam bagi orang kata influence yang tak baik. Macam Alif Sata tu. Okay, Alif Sata tu. Okay, betul. Saya tengok dia memang saya terinspirasi lah. Memang saya pergi jugalah join, tapi tempat lain lah. Tapi sebab memang bagus sebab dia buat dekat sana, kat KL rasanya. Tapi benda tu melimpah pergi tempat lain. Betul. It's a global, bukan global lah, macam wave lah untuk Malaysia. Macam Indonesia pun cakap pasal dia tau. Global lah. Global macam Datuk Seri Najib cakap global dan lokal. Aku tak tahu apa benda. Saya rasa global dan lokal. Itulah cara dia. So itulah, saya rasa berbalik kepada perspektif kita sebagai consumer, kita hanya boleh macam saya kata lah, husnuzon. Kita cuba supaya sebaik-baik iman tu lah, kita pandang baik
terhadap orang punya content. But sebagai content creator memang kena bertanggungjawab. Betul. Sebab sini content creator kan. So apa-apa content yang release tu saya rasa macam full responsibility kan nak release. Betul. So macam tadi kita ada podcast kata apa benda kita publish tu. Nantilah kita cakap pasal agama sikit lah. Nanti bila kita dah tak ada, itu yang akan dipersoalkan. Betul. Tadi kita podcast dengan penulis buku. Dia kata, yelah penulis pun kadang ada tulis benda-benda yang tak elok, cerita-cerita yang tak elok. Jugalah, It's a content lah. It's a benda yang kita boleh consume. So apa yang dia buat tu, kalau dah bagi manfaat, benda-benda baik, dan buku tu still there walaupun dia dah pergi, pahala berpanjangan lah. Pahala ataupun dosa. Bukan apa sebab I know for a fact ada satu publisher ni kat belakang ni, tak nak sebut dia punya kedai dekat bawah ni. Okay. Kita kat mana sekarang? Office kita. Ada satu buku tu I terbaca, and buku dia ni marketed towards young adults ataupun teenagers lah. Dalam faham, tu ada aksi-aksi lucah. Ya. Faham. Apa benda kau tulis ni kat dalam ni? Kenapa adik-adik muda ni perlu baca benda-benda macam ni? Itu yang dia maksudkan lah tadi. Walaupun kita tak mention, you mention, itu yang dia maksudkan lah. Jadi kita nak berbalik, kenapa orang buat maksudnya konten di social media, benda-benda yang bukan ni lah. Kan? Contoh macam artis yang tadi kita sebut kan, kenapa dia kena buat tu? So macam kenapa pula dengan orang biasa, kenapa kita kena pilih untuk post something like that? Bagi saya satu benda lah, attention lah, nak attention. Saya rasa benda paling basic lah. Nak attention. Dan lain-lain tu macam contoh, ada orang memang kalau dia berniaga nak buat branding, dia akan over the top sikit lah content dia. Saya rasa sebabkan dia buat bisnes juga. Dia tu marketing is okay, attention is lain, different level. Betul tak? Kalau dia buat bisnes, I faham jugalah. Kadang dia sewa jet yang tak boleh terbang untuk promote dia punya kelas ke apa ke. I faham lah dia punya motif. Okay, so you want people to masuk punya kelas. Kelas tu bagus tak bagus tu, itu adalah isu lagi satu. Kita tak disini tu, tapi kita faham kenapa dia buat macam tu. Okay. Kita faham kenapa orang pergi sewa kereta Lamborghini untuk bergambar-gambar and then post macam dia sukses. Also untuk tarik orang masuk you punya cohort lah. Tapi yang buat benda-benda macam ni tak dapat apa-apa, tak faham. Aku kurang faham. Ke dia guna bad marketing is still a marketing? Tak, they're not selling anything. Ya, macam orang biasa lah. So for me, diorang ni sebenarnya dia ada keinginan, macam you kata attention tadi, dan the other word is keinginan untuk bagi tahu orang lain apa yang dia ada. Betul tak? That's the only way lah. Kadang-kadang nak tunjuk macam zaman dulu kita kena pakai, kita kena bawa. Tapi zaman sekarang nak tunjuk, just post it lah. Vanity again. Vanity again. Too much vain lah dalam social media, society sekarang ni. And then social media tu membuatkan ini lagi mudah. Okay, dulu bagi contoh you bawa kereta BMW. Tak baby BMW. Tapi kerja makan gaji. Kau park kat bawah KLCC tu, kerja petrol ada ni kiranya. Park kat bawah tu. Macam mana orang nak tahu yang kau bawa kereta BMW? Kau kena beritahu lah, aku bawa BMW, ataupun kau ambil kunci kau letak atas meja. Tapi orang yang immediately jumpa dengan kau. Zaman dulu pun ada orang kerja Petronas yang bawa BMW. Tapi zaman sekarang ni orang yang kerja Petronas bawa BMW, and the way is dia post. Dia boleh post. Tak percaya. Ada people dekat luar sana, dia punya social media asyik pasal kereta dia saja. Dia pergi mamak, dia akan letak kereta dia tu kat depan mamak, dia ambil gambar dengan dia lah. Tunjuk kereta dia, pergi Dobi dia ambil gambar, pergi jalan makan angin, pergi Langkawi contohnya, Langkawi lagi, Kedah ke apa kan. Gambar kereta tu mesti ada dalam frame of wherever he goes. Gambar steering? Gambar steering of course. Nampak H mesti ada. Okay, dia nak best ni minum kopi ni, kopi apa, juice coffee. Steering kat sini. Dia nak tunjuk juice coffee ke nak tunjuk? Maybe nak tunjuk dua-dua lah. He's living a life lah kan. Another why people doing this is because the platform is there. Semua orang boleh. Zaman dulu senang access. Senang access. Zaman dulu orang nak nunjuk-nunjuk ataupun keluar di screen adalah television, which susah nak masuk. Susah, dia punya barriers of entry susah. Susah nak jadi artis, susah nak jadi terkenal. Tapi zaman sekarang the platform is there. Just buat je lah. Just to be clear, kalau tak ada social media, there wouldn't be any financial fights lah. I mean, my face ni, my body shape berapa ke, tak boleh masuk TV. I mean, I tak wouldn't layak tak layak. I mean, they wouldn't even give me 2 looks lah. Apa ni. But social media ni, dia membuatkan barriers of entry tu rendah. You have a phone, account is free, tak payah nak bayar apa-apa untuk post. Once dah posted, anyone can see. Tapi yang pentingnya is algorithm. So you must make good, interesting videos. Ataupun you ada cloud ke, you boleh tunjuk kat classmate you ke. So you ada cara lah and then bila dah hebat tu, then you naik lah. Cuma zaman dulu dengan zaman sekarang memang berbeza dia punya barriers of entry. Itu
kepada kesan baik lah kan. In a way it's good sebab barriers of entry ni pun boleh kesan buruk juga. Orang yang tak patut Masuk be pun masuk. seen pun masuk juga. Ah. So yang nampak all those people yang buat konten bukan-bukan. Betul. Since dia dah sebut kesan yang baik, kita nak bincang tentang kesan yang baik jugalah. Bukannya social media ni jahat, bukannya kita konsum social media ni semua jahat. So ada juga kesan yang baik. Betul. Seperti apa Fendi? Macam saya tahu memang business lah. Bagi saya, walaupun saya bukan seorang businessman, tapi saya tahu memang saya ikut some class lah. Memang social media ni sekarang ni antara medium pertama. Tapi kita kena pandai guna lah. Betul. Supaya bila kita pandai guna tu, dia boleh naikkan branding kita. Kita dah ada lah dia punya blueprint kat sini. Macam mana saya sama tahu, boleh komen kat bawah. So memang dah ada bukti orang boleh guna social media ni untuk naikkan brand dia. Berjaya. Betul, Dah berjaya membantu. tu, kita tolong orang lain pula. Saya Betul. rasa itu antara one of the best Serius. thing kenapa kena main social media lah. Sama dia free kan? Dia free dan mudah untuk tersebar. Betul. Informasi tu cepat. Betul. Kalau macam contoh, kalau kita nak tunggu surat khabar lambat. Itulah nak sebut pasal informasi tu cepat tu. Tadi ada bincang dengan Fendi, salah satu kesan baik dia adalah kalau macam zaman dulu, kalau kita ada satu berita tu, kita nak tunggu esok pagi surat khabar tu keluar, baru kita boleh tahu apa yang terjadi. Tapi zaman sekarang dengan social media, whatever berita, after few minutes tu semua orang dah boleh tahu dah. Contoh pasal banjir ke, pasal accident dekat satu tempat betul. tu. Nak sebarkan tentang bencana tempat tu lagi cepat lah kan. Yeah, I was going to say kalau setakat nak berita je, website dah provide all those berita. Tetapi your second point tu was good. Macam banjir tu kadang surat khabar tak nak cover lagi tau. In fact surat khabar tu pun kadang ada dalam social media sekarang ni. Dia setakat nak tunjuk banjir kan. Banjir berlaku pukul 8, pukul 8.10. In fact pukul 8 tu dah ada orang live. Banjir tu. But you're right. Information jauh lebih cepat melalui social media sebab the eyeballs is there. Sebab dekat website, you tak boleh you boleh keep track of the eyeballs tapi you tak boleh retain you punya audience. Tapi dekat TikTok, IG, Facebook, they actually have engineers work around the clock untuk retain people to watch dia punya content. Tak kisahlah content siapa, tapi content that particular network. Sama kalau macam website, orang pergi cari information tu baru akan jumpa atau keluar website tu. Tapi kalau macam di social media pula, benda tu baru berlaku dan ada traction on that satu posting tu, apa lagi? Dia akan push lagi. Dia panggil ni algorithm. Algorithm. But the right way is algorithm lah. Algorithm. But cakap pasal algorithm, kesan baik kesan buruk ada orang complain tau, social media kat TikTok ni banyak tunjuk perempuan-perempuan seksi. Then we know for a fact that dia suka perempuan seksi. Dia complain pasal banyak, kadang yang complain ni kadang sorry to say orang yang dari luaran ni nampak macam baik, orang baik. Okay, faham. Pakai topi di atas ni ke. Tapi dia complain, kenapa TikTok ni banyak dia sebut saya punya TikTok ni banyak perempuan seksi. Sedar kantor ya? Sebab bila keluar perempuan seksi, kau tengok lama, kadang kau like ke beberapa saat pun dia dah tahu dah kan. For me, kalau in fact ada game lah dia orang buat dekat TikTok dia letak 5 phone budak-budak lelaki ni. Dia buka TikTok. Semua buka sama-sama. Swipe. Siapa yang keluar perempuan punya video, out. So maknanya kita boleh train our algorithm. Kita nak banyak ceramah agama ke, education ke, ataupun kita nak bola ke, still quite innocent, ataupun kita nak benda-benda yang melara kan. On my social media tak ada keluar benda-benda tu. Dulu masa kita baru masuk that social media, baru guna, dia orang tak tahu lagi kita suka apa kan. Dia random. Dia random yang keluar. Bila kita nampak je terus dia dah betul. tak keluar dah. Ataupun kita boleh macam dislike. Ya. Tapi dah tak ada dislike sekarang ni. Social media semua dah tak ada. Ada kat shop boleh. YouTube tak ada. YouTube tak ada. YouTube tak dislike. Ramai orang marah. Tapi kita boleh not interested. TikTok boleh. Maybe boleh lah. Tapi banyak button lah. Betul. Tak nak je. Kita dah ujungnya podcast ni, tapi kita ada satu soalan yang saya rasa boleh jadi penutup lah. Contoh saya sebut tadi kan influencer. Orang lain saya tak kisah, tapi influencer ni dia kan bagi kesan yang tak baik kan. Contoh. Macam mana kita nak counter isu tu? Kita sebagai manusia, sebagai consumer ataupun as other influencer? No, manusia lah. Okay, good. Senang je. You pandang tepi. You look away. You jangan komen kat dia. You komen kat dia
Lagi naik. engagement dia naik. Kadang dia orang saja buat benda controversial. Dia suka orang komen. Tak kisahlah kau maki dia ke apa ke, nanti dia balas balik atau dia akan suruh tim dia balas balik, api-apikan. Siapa untung? Dia untung lah. Siapa rugi? Kita semua rugi, kita berbalah-balah. Kadang-kadang isu tu memang boleh memecahkan kita sebagai manusia, dan kita berbalah-balah. Dan yang untung lah, dia punya engagement naik, followers naik, dia lepas isu dah jalan, dia boleh jual produk lain semua. Betul. Tapi yang ruginya kita sebab hati kita sakit, dan kita punya apa orang kata algoritma kita pun dah termelekatkan dia. Nanti esok lusa dia buat konten lagi sama, kita marah lagi. Dah padam ke. So nampak benda tak suka muka dia, tak suka dia, tak salah untuk you. Dia ni cakap senyap, dia ni bodoh lah. Swipe. Muka dia lagi swipe. Lepas tu dah tak ada. Lepas tu keluar benda-benda baik. Then tahan lama sikit. Betul, I agree on that lah. Because kadang bila ada satu isu tu keluar, influencer ni buat ni, kita tengok komen banyak sangat orang komen-komen maki ke apa kan, komen bad komen lah. Kita pun macam terfikir, banyaknya masa korang nak type rajinnya. Biar je lah dia macam nak jadi satu forum pula kat komen tu. Nah, sampai ada dulu yang rajinnya lah kau pergi buka profile dia untuk unfollow. Lepas tu rajinnya lah tengok dia keluar video apa lagi, update lagi, mengapi-apikan lagi. Wow, rajin betul lah. So it's so negative tau. And then sometimes these influencers ni memang dia orang akan collab. Dia akan bergaduh lah, dia akan kadang bertumbuk ada, tapi sebenarnya dia orang marketing lah. It's marketing. Dia buat naik pentas lah, pergi marah, marketing semua tu. Dia memang nak kita sebagai rakyat biasa, manusia biasa untuk engage. Sebenarnya kita ni, consumer ni sebenarnya adalah apa dipanggil lah, a currency for them. Okay, because bila you orang biasa, okay, I boleh katakan bila you tengok my content or any influencers content, any content creators punya content tak berbayar, you bukan IP customer. This is fakta. Ni bukan I sebut Okay. Ni orang sebut lah. Our customer is our advertisers lah. Okay, because they pay us contohnya. So you are a commodity. Okay, ini bukan any perkataan hina ke apa, tidak, tetapi this is fakta di mana semua content creator akan berfikir macam ini. So kita memang you tak bayar, tapi you pay eyeballs tu penting. Betul. You pay views tu penting, you pay comment tu penting. So kita kena placate to you supaya our advertisers akan bayar kita. That's the sad truth. So you pilih lah, you nak jadi content creator yang sharing isu-isu yang boleh membina ke, maybe tak popular sangat lah. Financial content is quite boring. It's quite dry lah. Economic content lagi lah dry. Benda-benda life hacks pun quite dry. Tapi konten-konten yang bergaduh, bertumbuk, menari-nari, seksi-seksi semua tu, itu seronok. Entertainment semua lawak-lawak pun seronok juga. So yang tu memang senang nak fly. Tapi depends lah you nak jadi what kind of influencer. Betul, setuju. Okay, saya rasa kita dah boleh wrap kita punya podcast kali ni. Macam saya kata, untuk yang kita nak counter negative issue tu, kita hanya look away lah. Look away. Tetapi korang jangan look away konten kita orang pula. Konten kita orang insyaAllah tak macam tu. So itu sajalah episod podcast kali ni, episod 5 Bos Borak. So insyaAllah next episode kita akan borak lebih benda-benda yang lebih bermanfaat lah. And korang boleh komen, like video ni, and korang boleh suggest jugalah video apa yang korang nak tengok next episode. Thank you Fendi. Thank you Azra. Thank you Fendi. Okay, kita jumpa lagi di episod depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Take care. Aku nak tambah ni sebenarnya rabun. Lepas tu baru suka tidur. Bila dekat suka tidur tu, bila kita dah consume Blu-ray tu, baru dia akan menyebabkan diabetes, obesity, cardiovascular. Dia macam banyak sakit lain lah. Bukan Blu-ray. Sebaik. Dia Blue Light. Sebaik kita break dulu. Ray dia Cepat apa dia? Blue light lah. Blu-ray is a media player. Kalau betulkan pun tak apa.